akan mengambil tempat kerana di dalam dada mereka itu kosong. Jauh tak ternilai, tak terpandang, dekat tapi hampir tak tersentuh, indah tak terhias, cantiknya tidak ternilai, lembut tidak perlu dilentur, asalnya bukan sembarangan, benihnya dari rekasaman, masuk terbunuh kelimpangan, babu perantau keasyikan, bunda. Semakanlah ayumu, aku hayal manisnya. Lama tapi baru mempersona, usang tapi masih berkilauan. Dilembut tidak perlu dilentur, asalnya bukan sembarangan, benihnya dari rekasaman, masuk terbunuh kelimpangan, babu perantau keasyikan, bunda semakanlah ayumu, aku hayal manisnya. Hey, pam 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 pam, param pam pam, parararararam, pam 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 pam, parararararam. Yes. Oh, jangan menung kebingungan nanti, satuan kasih sempurna cintamu, jangan rindu ketayangan diri, terang arah pusaka menunggu, asalnya bukan sembarangan, benihnya dari rekasaman, kasut terkurung kelimpangan, babu perantau keasyikan, bunda semakanlah ayumu, aku hayal manisnya. Hey, pam 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 pam, param pam pam, parararararam, pam 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 pam, parararararam, para para para. Oh, tak ada last lagi Terima kasih Groovology. Terima kasih sebab sudi teman saya malam ni. Cantik awak malam ni ya. Terima kasih. Ayah ke belakang? Bukan. Saya baik. Handsome abang-abang kita kat belakang. Terima kasih abang sekali lagi. Dan sekali lagi saya nak ucapkan kepada semua bersempena dengan bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Ingin saya mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Ya. Bak kata Hamka dulu. Hamka pernah berkata, apa erti kemerdekaan bagi beliau adalah bebas daripada melakukan dosa, bebas untuk mencegah kemungkaran dan bebas untuk dakwah ke arah kebaikan. Itu kata Hamka. Dan minggu ini tajuk kita ada kaitan dengan merdeka. Apa tajuk kita pada minggu ini? Sama-sama kita saksikan tajuk kita untuk minggu ini. Ya, tajuk kita langgam kita. Apa itu langgam? Yang kita faham legam. Legam tu saya. Lagam bermaksud cara, gaya ataupun mungkin ciri-ciri. Minggu ini kita nak cakap tentang ciri-ciri anak Malaysia, pastinya tentang industri hiburan. Apa ciri-ciri industri hiburan yang perlu ada? Minggu ini kita nak berbicarakan tentang muzik. Untuk bercerita lebih tentang benda ni, bukan saya orang yang lebih arif. Orang yang lebih arif ni ada 3 panel kita pada minggu ini. Siapa mereka? Yang pertama, beliau adalah salah seorang pensyarah di setelah sebuah universiti di Malaysia. Beliau juga pandai memain tabla. Yang kedua, komposer lagu. Dia buat lagu untuk Ultimate, Naim Daniel, Fikri Ibrahim coming soon. Alright. Yang ketiga, siniwati ataupun saya boleh labelkan dia sebagai prima donna Malaysia. Lagi kecil saya tengok dia ni punya famous. Bayangkan satu Malaysia ada lagu dia. Dekat tempat-tempat bersyarah berapa tinggi martabat dia. Siapa mereka? Sama-sama kita mempersilakan Omar K, Dr. Mantabla dan Nur Aniza Idris.
Alhamdulillah, selamat datang kami ucapkan. Terima kasih. Terima kasih sebab saya malam ni ya. Segak-segak yang handsome malam ni. Jemput ada air, kita ada air ni. Boleh minum Baik, minggu ini kita nak membicarakan tentang tajuk kita sempena dengan bulan kemerdekaan. Tajuk dia Langgam Kita. Maksudnya kalau saya tidak salah adalah tentang irama Malaysia. Soalan pembukaan saya nak tanya kepada abang kita, Dr. Mantabla. Apa sebenarnya definisi langgam kita ni? Baik, kalau secara bahasa langgam tu maksudnya kan ragam, cara atau gaya kita lah. Jadi kalau kita linkkan dengan irama Malaysia, jangan sentuh dulu bab genre Irama Malaysia secara bahasa, irama tu merangkumi rentak-rentak. Rentak-rentak. Sebab kalau kita define di dalam kamus pun, irama merujuk kepada rentak-rentak. Sebab orang Melayu ni penuh dengan rentak-rentak. Macam mana nak bezakan zapin, joget, gazal dan juga kesenian-kesenian yang lain, seni persembahan lain, itu adalah berdasarkan rentak-rentak. That's why irama tu sangat penting. Jadi kalau kita kata irama Malaysia sebagai sebuah genre, itu pun juga menjadi salah satu kira macam perjuangan tersendiri yang boleh kita kata boleh diteruskan sebagai satu semangat patriotik. Kalau kita nak itu definisi doktor. Yes. Boleh diteruskan sebagai semangat patriotik. Yes. Dan saya nak tanya pejuang irama Malaysia ni. Kalau ditajuk dia Kak Memang Goreng lah Kak, saya nak tanya Kak. Ya. Kak rasa semua orang sekarang generasi baru ni faham ke apa maksud irama Malaysia tu? Kan? Itu yang susah saya nak jawab tu. Irama Malaysia ni dia banyak. Bagi Kak Ani lah. Sebab masing-masing dia kena ada satu definisi yang tersendiri lah kan. Bagi Kak Ani, irama Malaysia ni sebagai irama modal insan. Modal insan, irama jati diri. Sebab dia mengandungi lirik-lirik, baik-baik liriknya tu adalah bersifat nasihat. Dan sekiranya kenapa Kak cakap modal insan, sebab dia perlu didengarkan hari-hari. Sebab daripada kecil, daripada kita lahir, daripada baby di dalam kandungan lagi dah didendangkan. Lepas tu bila bila lahir pun dengan irama, dengan alunan-alunan apa semua kan, walaupun ayat suci dan sebagainya. Tapi itu adalah nilai-nilai moral insan yang perlu diterapkan sepanjang masa. Supaya benda tu dari kecil kita terap ke besar. Ya, betul. Sebab dia tidak bermakna bila kita buat lagu irama Malaysia tu, orang tu mesti faham. Tidak semestinya. Sebab dia perlu konsisten. Secara konsisten hari-hari lah yang dengar. Terima kasih Kak Ani. Dan saya nak tanya Abang Omar. Abang, mungkin sekarang ni ada generasi lama dengan generasi baru ni confused. Sebenarnya apa maksud irama Malaysia? Okey, saya mengakulah. Abang? Yes. Kita nak berehat seketika. Terkejut. Ingat kesalahan. Simpan jawapan Abang. Berehat Simpan dulu. seketika. Kembali selepas ini dalam Hot Spot. Hot Spot. Hot Spot. Mari kita dalam Hot Spot. Guys, kepada di rumah, jangan lupa kalau nak tweet, jangan lupa tanda pagar Hiburan TV RTM, Hotspot RTM. Alright, kalau nak berkongsi idea dan pandangan, boleh kat Facebook, IG dan Twitter kita. Baik, saya nak teruskan sebenarnya bulan kemerdekaan ini, nak tanya Abang Omar K. Macam mana orang boleh bercanggah pendapat tentang irama Malaysia itu sendiri? Okey, bagi saya memang akan ada percanggahan sebab definisi itu akan berbeza. Setiap orang ada definisi zaman dia. So macam, maybe saya bagi contoh lah. Kalau macam saya, bagi saya lagu Wani Hasrita Canggung itu adalah satu irama Malaysia moden. Lepas tu maybe lagu Datuk Siti Tujuh Nasihat, bagi saya itu irama Malaysia yang moden. So mungkin akan ada orang yang Definisi tak agree dengan definisi itu, tapi setiap orang bagi saya dia luas, dia punya definisi tu. Itu subjektif. Yes. Janganlah kita pula bergaduh disebab bergaduh. bagaimana benda tu tak lari. Betul? Yes. Baik, soalan seterusnya kepada Abang Mantablah. Suspense. 5 markah ya bang soalan ni. Oi.
Baik, Bukan Terima jawab yang betul ya. kasih, ya Allah. Alright bang, apakah yang mendorong bangsa kita mengagumi irama Malaysia dan siapakah yang sebenarnya menolak irama Malaysia ni? Bangsa kita. Bangsa kita. Okey. Bangsa Malaysia. Okey, kalau kita cakap tentang bangsa dan tahap apresiasi mereka terhadap genre-genre yang ada identiti kenegaraan, kebangsaan seperti irama Malaysia, sebetulnya kita tak boleh macam blame atau salahkan sesuatu generasi sebab mereka kadang-kadang hidup di dalam konteks budaya yang berbeza. Sebelum merdeka, selepas Berbeza. merdeka dan sekarang berbeza. Apalagi sekarang zaman digitalisasi, apalagi dengan time-time COVID dan sebagainya, kita dah mula get used dengan benda-benda yang digital. Jadi berbalik pada tadi bahawa irama Malaysia tu sebagai lambang identiti, ya, pasti semua orang akan jadikan bangga sebab dia adalah lambang identiti. Identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Di dalamnya tak hanya Melayu tapi juga bangsa-bangsa lain juga diturut diraikan. Dan kenapa ada bangsa-bangsa atau generasi-generasi yang menolak ini adalah disebabkan ketidakfahaman mereka. Tentang itu ialah. Ya. Macam mana kita nak faham irama Malaysia itu sendiri sedangkan bahasa pun kita tak faham. That is why Kan? pendidikan. Yes, Ya. mulakan pendidikan dan disebabkan pendidikan ada yang tidak berapa faham tentang irama Malaysia menyebabkan mereka kak rasa malu nak bawa lagu irama Malaysia ni. Rasa macam, it's not me, right guys? Yes. Kenapa malu dengan budaya sendiri? Budaya kita kan wajah kita. Ya, saya makan petai sampai sekarang kak. Tapi sebenarnya mereka tak malu. Cuma ruang dan peluang saja sangat sempit untuk mereka, untuk diorang nak ketengahkan karya-karya. Jadi bila kita di dalam sekarang ni permintaan genre muzik di dalam industri ni dah berubah sama sekali. Sebab kita kurangnya pelapis-pelapis ataupun penggiat-penggiat seni yang boleh melahirkan, menerbitkan banyak lagu-lagu baru dalam kategori irama Malaysia. Hanya setelah 2005 akak buat lagu Hatinya Tak Tahan. Lepas tu kita stop sampai tak ada lagi lah anugerah industri muzik kategori Sunyi kan, kategori irama Malaysia. Tak ada lah Sekarang lagi pun kurang pertandingan irama Malaysia di pertandingan sekolah. yang melibatkan apa ni kategori irama Malaysia. Tak ada lagi radio Ledakan. irama Melayu asli. Walaupun di RTM kan dah jadi radio klasik kan. Macam mana orang nak kenal sebab dia tak ada Dia spesifik. sisi depan. Tidak ada sebab apa? Dia tak ada spesifik platform untuk kita nak ketengahkan secara fokus, Betul. secara satu persatu. Mungkin kadang-kadang kita cuba nak sampaikan, kita lupa, kita tak sedar. Sebab macam dulu kita dah ada platform tu dalam industri muzik tengah menerima irama Malaysia kan. Jadi masa tu itulah peluang kita untuk memperkenalkan satu-satu genre ataupun rentak-rentak dalam irama Malaysia kan banyak. Contoh Tinting dia rentak apa? Dia elemen yang diambil daripada Perak. Kan? Hadrah Perak. seni. Dia ada Rodat Terengganu. Dia ada tu. Kalau tak ada platform macam ni kita nak berkenalkan. ketengahkan. Jadi orang tak faham. Bila cakap pasal platform dan mencipta lagu tu sendiri, abang rasa adakah komposer-komposer di Malaysia juga, karyawan di kita kurang mengadunkan elemen irama di Malaysia menyebabkan irama Malaysia kurang diambil perhatian? Saya rasa yes, memang kurang. Tapi macam sebagai contoh saya sendiri kan, saya selalu nak, saya kena remind diri sendiri untuk saya nak buat lagu yang ada unik kan, ciri-ciri Malaysia tu. Tapi kita sebagai musician sekarang dah dibanjiri dengan tsunami muzik-muzik luar antarabangsa tau. Sangat cepat. So dengan teknologi macam YouTube, Spotify dan sebagainya, so kita dah dapat banyak sangat sound-sound yang berbeza. So kita jadi macam terlampau excited nak buat semua jenis genre. So kita lupa tau. Tapi of course bila kita buat tu, dia akan jadi satu benda yang best sebab pendengar rakyat Malaysia memang suka bila kita kacukkan moden dan elemen. Mencuba tu bagus tapi jangan sampai lupa budaya kita. Betul Betul. Kita nak tengok juga sebenarnya. Penerbit kita ada sediakan klip artikel tentang tajuk kita pada malam ini. Jadi sama-sama kita saksikan klip artikel itu.
Itu dia klip artikel kita. Dan ada tu saya ambil petik daripada situ. Dia cakap ada yang sanggup korbankan wang semata-mata nak berjuangkan irama Malaysia. Ya. Kan saya pun terfikir, kalau saya ada kawan Mak Saleh tu main Malaysia takkan tak habis saya nak tunjuk lagu 10 Budak Hitam. Kan sampai bila? Kan? Tak maksudnya dapat lagu dia tu sebenarnya juga. tak ada keseimbangan bila saya lah rasa sebagai generasi baru datang, saya rasa tak ada keseimbangan dan setengah stesen tu bersikap populis. Maksud saya memilih lagu yang orang nak dengar tapi tak ada peranan untuk mendidik masyarakat kita. So dalam situasi kita sekarang ni, Pak Ngah, Bapak Yep. Irama Melayu kita meninggal. So abang rasa goyang tak kita punya industri irama Malaysia ni? Secara jujur kita sebenarnya mengalami, kalau dalam istilah ilmiah saya pinjamkan, cultural lag, kesenjangan budaya. Di mana terdapat banyak apresiasi yang terpecah-pecah disebabkan oleh cara mereka appreciate terhadap muzik itu disebabkan bukan kualiti tapi populariti. Itu memang cara muzik pop bekerja. Dan kalau saya quote kata-kata Pak Ngah dulu, sebenarnya beliau sendiri secara telus tak mengatakan tak bersetuju dengan irama Malaysia, tapi dia lebih selesa kalau irama Malaysia tu dikatakan sebagai pop tradisional. Pop tradisional. Perkataan pop di situ ada. Lepas ni saya akan sebut pop tradisional. Yes, itu daripada tokoh kita. Saya akan pakai. Okey. Jadi kalau dalam muzik pop bekerja, dia berbeza cara bekerjanya. Dia produksi atau distribution dia secara massal mass, dan juga appreciation dia pun ramai orang, dan di situ menjadi quantity punya evaluation maksudnya. Jadi dekat situ kalau kita kata apa tadi nama dia? Kalau appreciation tu penghargaan tu berubah atau rendah, itu bukanlah di kalangan muzik industri pop saja. Sebenarnya dia jadi juga di dalam kalangan muzik cultural. Di mana di situ dah terjadi pop ni macam menggiurkan, sesuatu yang menggiurkan sebab dia selalu menarik populariti. Jadi kebanyakan seniman-seniman tradisi kebanyakannya semua beralih ke pop disebabkan nak memperjuangkan tradisi itu. Jadi itu normal sebagai salah satu industri. Betul. Kebiasaan baru bagi kita. Kebiasaan baru bagi Kak Ani, secara ringkas saya nak tanya. Sejauh mana Kak pendek lah tu nak cakap. Pendek lah tu kena cakap. Bagus, Alhamdulillah. Kan? Faham, nampak. Faham Saya punya tu panel dia. semua bijak-bijak. Orang lama tu lah pandai buat kerja. Kan kalau orang macam saya tak faham bahasa, sekajam kat situ. Tak boleh kan? Kak, Okey, soalannya. sejauh mana Kak rasa karya-karya Kak menepati apa yang Kak bayangkan, dan sejauh mana Kak rasa Kak nak berjuang lagi dalam pop tradisional? Dia memang macam doktor cakap tu, pop tradisional tu memang kita dah setkan sebab dia gabungan gabungan moden dan tradisional. Apa yang akak buat sekarang ni adalah mengikut rasa apa yang rasa kita nak buat. Sebab akak dah jadi malas nak berjuang untuk industri sampai satu tahap gitu. Sebab akak rasa sebab kita terlalu mengagungkan industri ni, mesti popular lagu tu, tapi sedangkan generasi pelapis kita kurang pendedahan terhadap satu-satu asas yang kita. Bukan, dia masa give up ni dia macam ni. Dia kalau untuk nak pergi macam dulu berjuang nak masuk pertandingan mesti menang untuk. Takbir. Kan kita rasa macam bagi kat orang baru. Tapi sekarang ni musim untuk kita melahirkan pelapis pula. Jadi sebab tu akak suka duduk di sebalik tabir. Sebab tu akak wujudkan program Muda Insan Malay World Cultural Paradise, yang mana akak pupuk daripada umur 4 tahun hingga warga emas. Dia bukan Jangan warga emas jangan tengok. dia bukan mengajar menari kepada yang mahir, mengajar asas kepada asas. Jadi kalau asas tu dah orang tak tahu menari kan, ataupun menyanyi ke, ataupun main muzik ke, asas kepada asas. Maknanya asas ni basic yang tips macam mana kau nak jadi belajar asas tu. So itu sebenarnya yang akak Saya mendoakan apa usaha Kak ni berjaya, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Amin. Abang Omar Gay. Soalan ni 2 markah saja. Penting. Okey abang. Cukupkah abang rasa panduan-panduan yang ditinggalkan oleh legenda-legenda lama kita kepada kita untuk kita menghasilkan pop tradisional yang berterusan? Pop tradisional Bagi saya cukup insya-Allah. Sebab perkataan pop tradisional tu sangat penting, especially the word pop tu. Yes. Sebab bagi saya kalau kita nak lagu-lagu, tak kisahlah apa genre nak keluar ke radio, dia mesti kena ada elemen pop tu. Apa yang boleh jadi popular kan. So walaupun contoh macam lagu Kak Ani kan,
lagu yang famous yang pernah keluar radio, sebenarnya dia bukanlah pure irama Malaysia. Dia pop irama Malaysia. Kalau kita strip down melody tu, melody tu is actually pop. Makin dalam ni ya. Something yes, makin dalam. So something blur saya. yang semua orang boleh sing along lah. Tapi Alright. dressing dia, perlu baju dia, disesuaikan. susunan muzik tu is irama Malaysia. Yang penting asas dia tu. Yes. Kita nak sambung lagi. Tapi sebelum tu kita nak rehat, minum-minum air. Kembali selepas ini dalam Hot Spot. Kembali kita dalam Hot Spot. Alright. Saya nak sambung lagi. Saya bimbang bila satu hari nanti saya dah berkahwin, dah ada anak. Tapi kalau ada adik ke, ada anak ke apa, bagi tahu saya. Okey, kalau saya ada anak esok, anak saya sendiri dah tak tahu apa itu pop tradisional. Okey, jadi soalan saya, sebenarnya abang, okey, sebenarnya pendekatan yang terbaik untuk bagi manfaat kepada rakyat Malaysia demi menjayakan pop tradisional tu apa? Baik. Ayat saya macam sedap kan? Sedap sangat. Nampak buat research. Suka Nampak untuk tak research? jawab. Boleh masuk usaha. Boleh. Terima kasih. Alright, kalau saya boleh tawarkan 5 P lah. Ha. Saya ringkasnya. Pengkaryaan, persembahan, pendidikan, pengurusan, persatuan. Okey, tapi kalau nak huraikan 5-5, pengsan kita. Tolong satu Mungkin je, sampai Mak. satu je saya ambil, pendidikan. Ha. Pendidikan ni sangat penting. Okey, macam mana pop tradisional ataupun tradisional itu sendiri dapat diterjemahkan kepada generasi-generasi muda tu perlu disokong oleh banyak pihak. Tak hanya penggiat. Pihak kerajaan, pihak swasta dan juga NGO mainkan peranan bersama-sama. Sebabnya kita tak akan ada regenerasi kalau kita tak utamakan bab pendidikan itu. Kita nampak dah kesenjangan tu dah berlaku di mana sekolah rendah, sekolah menengah masuk ke universiti berbeza. Maksudnya di sekolah sendiri kita dapati pendidikan muzik sangat-sangat limit masa yang diajarnya. Apalagi itu muzik, belum lagi muzik tradisional. Lagilah limit. Mungkin masuk kepada aktiviti kurikulum. Itu yang maksud saya adalah kita kena lihat balik semua sektor, sama ada hiburan ataupun pendidikan, dalam nak memartabatkan ni dalam skop yang lebih kuat lagi, mesti power kan daripada sudut akar umbi dia. Kanak-kanak tu sendiri daripada Takkan sekolah. umur 15 nak ajar, dia tak masuk dah. Tak masuk. Tak masuk. Atau universiti baru Jadi ajar. bulu. Tak ni. Bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Betul. Ya, betul. Itu dia pepatah saya untuk minggu ini. Terima kasih. Nampak bijak kan? Baik, sebelum saya nak tanya kat ni, saya nak tanya Abang Omar. Okay. Abang Omar, kita tengok, kalau tengok Abang M. Nasir, banyak lagi. Dia ada lagu lain, tapi end up dia akan ada satu lagu juga untuk pop tradisional. Ya. Dia rasa kena lengkap betul. Abang rasa tak lengkap ke kalau pelakon penyanyi-penyanyi sekarang bila mengeluarkan lagu tak ada pop tradisional. Contoh macam Abang Sila Majid pula dah. Akak dia tak abang, dia masih perempuan Okey. Kak Sila Majid, Abang JJ, Abang Jamal Billah. Okey. Apa soalan saya tadi? Kadang-kadang lupa. Tak saya ingat bila. Ingat saya cuba. Tengah penang ni. Maksudnya abang rasa abang memikul tanggungjawab tak untuk mendidik penyanyi-penyanyi baru menghasilkan ke arah pop tradition. Sebab saya percaya kalau saya datang baru pun untuk menyanyi nak buat irama Malaysia ni pop tradisional, saya takut. Takut orang tak dengar. Ya bang. Itu soalan dia. Okey. Dua perenggan tadi tu. Saya setuju. Memang saya bertanggungjawab dan saya kira petik tadi tu kalau P pendidikan, saya petik yang pengkaryaan tu lah. Pengkaryaan. Saya urai Agak pengkaryaan. ada lagi 3 P kat dia bang. So saya rasa memang tugas komposer, producer, penggiat seni, kita yang kena keep on menyuntik elemen-elemen tradisional dalam lagu-lagu pop yang kita hasilkan. Lagu next kita nanti. Yes. Sebab music pop ni yang di radio, dia ada evolusi tau. Dia satu era tu dia macam maybe rock, satu era dia R&B, satu era dia jadi music band. So dia possible untuk kembali pada irama Malaysia. Tapi provided setiap orang
main peranan lah dan Ya. menghasilkan lebih banyak. Untuk menggerakkan industri. Yes. So kita kena bekerjasama bang. Betul. InsyaAllah saya pun akan cuba dalam lagu baru saya, Kak Ani. Tak. Kak Ani, apa cita-cita Kak Ani demi memartabatkan pop tradisional, dan apa kalau Kak Ani boleh nak ajak kepada masyarakat kita, apa demi menjayakan usaha Kak Ani tu? Kalau cakap cita-cita tu macam malu pula dah tua malu. Saya cita-cita bangga lagi kan. kan. Hidup Sebab Ani. cita-cita ni dia tak berubah-ubah dah sejak 20 tahun yang lalu. Kan sebab kali memang dah ada niat nak buat konsert Irama Malaysia. Amin. Konon-kononnya pada September tahun ini kan, patutnya 16 September lah. Tapi disebabkan kita mengalami PKPP ni semua ni, jadi kita terpaksa tangguhkan ke tahun depan. Mudah-mudahan doakan Kak Ani supaya Kak Ani panjang umur. Kita teruskan niat tu. Amin. Tapi apa yang Kak Ani cuba lakukan untuk next year, tahun depan, September tahun depan. 2021. Sebelum sekarang ni Kak Ani dah pun buat satu groundwork untuk kita buat pendekatan terhadap bengkelkan kesenian. Tak ada host belum? Nanti atau dalam fikiran. Dalam fikiran. Okey, Mesti. Kak Ani sekarang sedang plan untuk tour Malaysia untuk bawa kita punya kesenian, dan kalau dibenarkan tahun depan kita boleh pergi ke luar negara, Kak Ani memang bercita-cita untuk kita buat tour ASEAN untuk jemput diorang ke konsert Malay Solo Kak Ani. So itu adalah cita-cita Kak Ani daripada patutnya tahun ni yang Kak Ani letak satu harga tu. Diorang kata berangan apa semua. Sebenarnya kos tu memang tinggi sebab kita melibatkan ni orang-orang luar untuk datang bersama-sama kan untuk memeriahkan dalam satu konsert. So itu adalah satu Kak Ani punya cita-cita yang insya-Allah kalau kita fokus Kak Ani pasti kalau tak 100% pun 80%. Kan? Segalanya mula dengan angan, cita-cita kemudian. Ya, betul-betul dia akan jadi Saya kenyataan mendoakan insya-Allah. jayanya, Besar atau insya-Allah. kecil. Tak apa. Baik, Kita doktor. terima je. Doktor pensyarah di peringkat universiti. Jadi saya nak tanya dia macam mana penerimaan ataupun pendidikan dari segi pop tradisional ni di peringkat universiti itu sendiri. Okey. Kalau universiti sebenarnya kita ada program-program. Program-program di mana pelajar-pelajar, calon-calon pelajar boleh masuk dan menimba ilmu khusus dalam dalam bidang-bidang muzik itu sendiri. Contoh komposisi muzik, muzik persembahan, teknologi muzik, dan dia banyak sub-sub dia. Di UPSI sendiri pun kita tawarkan banyak program-program tersebut, pengajian persembahan and so on. Tetapi dia tidak menafikan juga dalam ruang lingkup yang lebih besar, pelajar-pelajar yang dalam bidang contohlah dalam bidang bahasa. Tapi dia berminat untuk ambil muzik. Boleh. Boleh. Dan muzik menjadi minor program dia. Yes. Dan itu berlaku di Dari segi universiti. lirik ni ya. Ya, dan dia akan datang ke fakulti untuk belajar minor program dengan kita. Dan kita akan Jadi sekarang makin baik ke penerimaan tu? semakin baik kita semakin ke depan. Tapi itu balik pada yang saya cakap tadi tu, kesenjangan. Kita menerima calon-calon daripada sekolah, maksudnya sekolah menengah, kebanyakannya zero tentang muzik. Ini yang disayangkan. Kita kena belajar, kena mengajar mereka balik tentang teori muzik, From zero. tentang sejarah muzik. Yang sebabnya di sekolah tak diajarkan. Tak dipupuk. Ini masalah. Alah. Risau pula saya. Tapi itu kata kita. Kita nak dengar juga apa kata-kata rakan-rakan seni kita yang lain. Jadi sama-sama kita saksikan klip artikel ini. Saya rasa kita kena kena throwback balik. Maksudnya macam yang legend-legend tu buat comeback ke, ataupun biar orang terubat rasa rindu nak dengar irama Malaysia, dan mungkin time tu baru boleh untuk kita buat comeback lagu-lagu irama Malaysia lah tu. Macam untuk saya, mestilah research sikit kan. I think knowing about the background of Malaysian music and finding out the songs of our past and then applying it for the future is super important. And I think mixing the current sound that we have, which is really hip-hop or really modern, into what we used to do, I think a nice mix or a nice blend of the two would be wonderful for newer Malaysians to be able to listen to. Yeah. Irama Malaysia ni satu genre yang sedap didengar. Maknanya memang seronok. Tapi because kita dah terlalu banyak influence daripada luar. So mungkin kalau kita nak buat muzik untuk orang sekarang, kita kena gunakan sound yang diorang boleh terima. Tetapi kita masukkan elemen tradisional tu. Kerana kita tak sama macam kita punya bapak-bapak kita dengar dulu. Lain taste mereka. Macam dulu kita nampak, okey, ini adalah lagu irama tradisional. Tapi sekarang ni, dia lebih bersifat moden. Macam lagu Ani sendiri pun, Canggung. Dia
ada irama tradisionalnya tapi kita letakkan elemen-elemen moden punya instrumen supaya orang sekarang ni lebih terbuka untuk menerima. Ya, saya petik kata-kata Wani Hasrita, letakkan elemen moden supaya orang senang untuk menerimanya. Cantik Wani Hasrita ya. Cantik muziknya ke apa? Musiknya. Salah sebut tadi. Maafkan saya. Okey, saya nak mula dengan Abang Omar. Abang, mungkin selepas perbincangan kita pada malam ini, mungkin kita boleh dialunkan dengan ciptaan lagu daripada Abang yang tentang pop tradisional. Mungkin? Saya bukan penyanyi. Bukan penyanyi. Maksud saya Abang mencipta lagu. Oh. Ya, mungkin selepas ni lah. Ya. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Saya panjang sikit, Abang. Cepat. Tak, memang sebenarnya saya ada juga buat lagu-lagu yang ada elemen tradisional. Contohnya macam Hazama Penglipu Lara. Itu ciptaannya. Itu kan dia ada saya suka. pantun, and then ada sound-sound tradisional. And then lagu macam lagu Ultimate, Bunga, ada gamelan dalam tu. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita terlalu taksub dengan pelbagai genre tu. Jadi kita selalu abaikan. Kita nak buat semua kalau boleh kan. Semua genre kita nak buat. Tadi Tunggu masa Kak Ani. Saya segan sebenarnya dengan orang-orang yang popular ni. Mention lagi saya bagi nombor. saya kalau ada apa-apa kosong panggil boleh? Okey. Saya boleh buat runner semua. Duet lah terus. Panggil Mak. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sejauh mana Kak Asa Kak akan bertahan dan berlawan dan berjuang untuk pop tradisional kita ni? Sebenarnya Kak Ani, walaupun Kak Ani tak buat single ataupun album, tapi Kak Ani masih mengikatkan diri Kak Ani dengan lagu-lagu tradisional yang sebenar lah, yang asli lah. Sebab Kak Ani kalau boleh, biarlah orang nak bawa pop tradisional kan. Tapi Kak Ani sekarang tengah mencari orang baru, orang muda yang boleh ciptakan lagu-lagu tradisional yang sebenar. Sebab apa tok-tok Tok-tok. Tok-tok. Lagu tradisional tok-tok. Maksudnya lagu tradisional tu dia pure tradisional format dia. Kalau macam asli tu format asli betul-betul. Kalau Ghazal tu format Ghazal betul-betul. Dia tak ada macam Ghazal untuk Rabia. Ghazal untuk Rabia tu dah pergi pop tradisional kan. Macam tu lah lebih kurang etnik kan. So tapi Kak Ani sekarang tengah cari orang-orang muda sekarang sejauh mana dia orang boleh mencipta lagu-lagu tradisional tu dan bagi kepada Kak Ani. Memang Kak Ani tengah tunggu. Saya doakan cepat sampai. Itulah. Jadi perjuangannya sekarang ni adalah apa yang Kak Ani cuba ketengahkan ini adalah Kak Ani nak jadikan itu sebagai reference sebab arkib kita kekurangan lagu-lagu baru irama tradisional ni. Sebab kita asyik bawa lagu lama nyanyi semula, lagu lama nyanyi semula. Lagu tu je lah saya dengar. Kan, berapa banyaklah arkib kita sekarang lagu-lagu tradisional kita. So, masa ni lah kita kena cipta lagu-lagu tradisional betul. Kan, untuk simpanan kita. Lepas tu baru kalau nak diffusekan ke terpulang. Asalkan asas dia ada. Takkanlah kita masuk hotel nak dengar lagu rock. Tak kena. Seri Malaysia tak kena. Betul lah. Bang, soalan saya untuk abang. Okey. Penat. Minum je bang. Abang rasa sejauh mana ruang di masa hadapan untuk pop tradisional ni ada tempat di industri Malaysia? Dan soalan saya untuk semua secara ringkas, adakah industri pop tradisional di Malaysia ni bersatu ataupun ada perpecahan menyebabkan dia tidak kuat seperti dulu? Abang. Sejauh mana peluang dia untuk pergi. Sebetulnya persepsi kita terhadap tradisional tu harus kita ubah. Kadang-kadang orang secara umum mempersepsikan bahawa tradisional tu suatu yang lama. Suatu yang tetap, suatu yang tak bergerak, statik. Tak boleh bergerakkan. Padahal tradisional secara definisi adalah suatu organisme yang terus bergerak, berkesinambungan. Sebab tu kalau suruh pilih tradisional atau tradisi, saya lebih suka tradisi. Sebab perkataan tradisional itu menunjukkan kepada suatu yang tetap, bercirikan tradisi. Jadi muzik tradisi sebetulnya bergerak dan terus bergerak. Dan persepsi masyarakat kita umum melihat muzik tradisi ini suatu yang lama, satu yang duduk dekat muzium, tinggal digilap aja dan orang datang menonton. Itu adalah exactly salah. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada abang. Kefahaman ataupun pengetahuan tentang muzik budaya Malaysia itu menjadi asas sebelum kita bergerak di dalam pengkaryaan dan juga menyebarkan kita punya budaya yang baru. Itu yang baik. Mungkin Abang Omar kata-kata akhir untuk topik kita pada malam ini.
saya just nak syorkan lah kepada rakan-rakan seperjuangan saya kan, dan pendengar-pendengar jugalah untuk jangan matikan budaya kita lah. Jadi saya abang cakap tu. Yelah, maknanya hidupkan dan teruskan macam berkarya dan keep on menyuntik. Kita harap pun penonton-penonton terus mendengar. Ya, terus mendengar, betul. Sokong kita. Kak Ani. Kak Ani sebenarnya ada di dalam jawatan kuasa konsortium penerbit syarikat-syarikat rakaman yang menerbitkan, maksudnya dari segi muzik lah. Jadi Kak Ani pegang bahagian irama Malaysia, dan bermula September ni Kak Ani sedang mengumpulkan database penyanyi-penyanyi irama tradisional ataupun yang ada single lagu-lagu irama Malaysia untuk kita jadikan satu database. Tahun depan insyaAllah kita akan adakan satu anugerah industri irama Malaysia itu sendiri. Ya, itu adalah cita-cita kami yang kami panjatkan kepada konsortium kami lah, irama, dan insyaAllah mungkin kita akan ada satu bentuk anugerah yang khas untuk irama Malaysia khususnya. Saya mendoakan semua dipermudahkan apa juga. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kerana sudi bersama saya pada malam ini. Semoga kita bertemu lagi. Tapi sebelum kita berehat, saya nak dendangkan tetamu-tamu kita dengan lagu daripada Ani dan Sam dengan lagunya Suasa Tembaga. Silakan. Idam suasa, idam dan tembaga, dibelai, dipakai, janji tak ditunai. Idam suasa, idam dan tembaga, dibelai, dipakai, janji tak ditunai. Harga mahkota mati, ditikam kertas suami, hanya kekawan nasi, terbang si akal budi. Segala jiwanya diragut raga bernyawa, bersilat dada senjata hingga berputih matanya. Dah ditegur tak indah mahkota yang berharga, akibat cepat tidak kau tahu tembaga. Idam suasa, idam dan tembaga, dibelai, dipakai, janji tak ditunai. Idam suasa, idam dan tembaga, dibelai, dipakai, janji tak ditunai. Harga mahkota mati, ditikam kertas wangi, hanyut kekabar nafsi, terbang si akal budi. Sedang aku merenung, terdengar suara sendiri aku meraung, terdengar jalanan hibah silap ku dihitung, masih diberi daya syukur aku beruntung. Maruah itu apa ego tak berpenghujung, kenalkan diri saya hawa nafsu menggunung. Kembara, karena, rencana, hidup yang berpising puting beliung. Sendiri biar ku sendiri, pengalaman ku simpan mengiringi. Semalaman agak gugup nak dinyanyi, panas terik tak cukup menyinari. Terbang si akal budi yang suci, tewas ditangkapnya awal berjuang budi. Idam dan tembaga, dibelai, dipakai, janji tak ditunai. Idam suasa, idam dan tembaga, dibelai, dipakai, janji tak ditunai. Idam suasa, idam dan tembaga, dibelai, dipakai, janji tak ditunai. Idam suasa, idam dan tembaga, dibelai, dipakai, janji tak ditunai.